Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyidah Nadira binti Muhammad Syadun, ijazah sarjana muda pengajian Islam SEM 3. Saya dan 3 orang lagi ahli kumpulan, iaitu saudari Fatih Nur Ain binti Ripol, Nur Syazwani binti Muhammad Nasri dan Nurul Iman binti Muhammad Asri akan membuat pembentangan bagi tajuk tugasan kami, iaitu pemikiran Hamka dan penyebaran Islam di Nusantara. Okey, saya akan menerangkan secara ringkas apa yang dimaksudkan dengan pemikiran kritis, iaitu pemikiran kritis. Perkataan kritis berasal daripada perkataan Inggeris iaitu kritik. Kata dasar bagi perkataan kritik merupakan perkataan Greek yang berbunyi kris, iaitu yang membawa maksud menimbang. Menimbang pula membawa erti menilai, membezakan, mencetuskan dan menyoal sama ada sesuatu fakta itu benar atau salah. Definisi bagi pemikiran kritis kita dapat lihat terlalu banyak, dan antaranya yang didefinisikan oleh Yahya. Beliau mendefinisikan pemikiran kritis sebagai pemikiran yang jelas dan bijak, yang memberikan kita satu pemahaman baru yang berkaitan dengan sesuatu perkara, konsep atau idea. Bagi mencapai tujuan atau pemahaman baru bagi sesuatu perkara tersebut, kita perlu berupaya dan berkebolehan untuk menganalisis, menilai dan membuat pertimbangan terhadap perkara tersebut. Okay, baik, berhubung dengan tugasan yang kami terima, iaitu pemikiran Hamka dan penyebaran Islam di Nusantara. Kaedah bagi menyelesaikan tugasan ini dikatakan amat memerlukan kepada pemikiran secara kritis. Antara elemen pemikiran kritis yang diketengahkan di dalam tugasan ini adalah seperti analisis, iaitu bertujuan meneliti dan menghurai sesuatu perkara. Seterusnya elemen penilaian, iaitu amat penting di dalam membuat sesuatu keputusan dengan bijak, dan juga elemen gerak balas, iaitu tindakan menganalisis, menilai, membuat pertimbangan terhadap idea sedia ada. Okay, baik, seterusnya saya akan menceritakan secara ringkas riwayat hidup Hamka, iaitu latar belakang beliau dan keluarganya, latar belakang pendidikan dan juga karya-karya yang telah beliau hasilkan. Hamka adalah sebuah akronim kepada nama sebenar Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah. Beliau adalah seorang ulama, aktivis politik dan juga penulis yang sangat terkenal di Nusantara. Beliau lahir pada 17 Februari tahun 1908 di Kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat, Indonesia. Ayah beliau iaitu Syekh Abdul Karim Amrullah, atau lebih dikenali dengan gelaran Haji Rasul, merupakan seorang ulama tersohor dan juga pembawa pembaharuan Islam di Minangkabau. Pada usia Hamka, pada ketika beliau kecil, beliau tinggal bersama neneknya, dan beliau mempunyai kebiasaan dengan mengaji di surau dan juga belajar bersilat, dan juga beliau sering tidur di surau yang berdekatan dengan rumahnya. Ini kerana ada kebiasaan pada ketika itu anak lelaki Minang tidak berada di rumah. Kemudian pada usia 7 tahun, beliau telah dimasukkan ke sekolah untuk belajar ilmu asas seperti menghitung dan membaca. Kemudian pada usia beliau 10 tahun, ayah beliau telah mendirikan Sumatera Sawalib, yang kemudian beliau telah mempelajari agama dan juga mendalami ilmu bahasa Arab di sana. Kemudian pada beliau berusia 12 tahun, ibu dan ayah beliau telah bercerai dan telah memberikan kesan yang mendalam terhadap Hamka, kerana beliau merasakan tidak mendapatkan kasih sayang sewajarnya daripada kedua ibu dan ayahnya. Kemudian pada masa itu Haji Rasul ianya telah mencetuskan kebimbangan kepada Haji Rasul
kerana Hamka merupakan harapan beliau di dalam meneruskan kepimpinan umat. Oleh hal yang demikian, Haji Rasul telah menghantar Hamka untuk belajar bersama Syekh Ibrahim Musa. Pada saat itulah minat membaca Hamka terselah, di mana beliau sering membaca karya-karya sastra di dalam bahasa Melayu maupun bahasa Arab. Kemudian walaupun tidak mempunyai pendidikan secara formal, tetapi Hamka tekun belajar secara otodidak, iaitu memperoleh pengetahuan sendiri tanpa bantuan guru. Hamka sangat rajin membaca karya-karya kreasi yang telah beliau temukan. Kemudian Hamka mengambil keputusan untuk ke Pulau Jawa untuk menyambung untuk menuntut ilmu. Pada tahun 1927, beliau telah pergi ke Mekah untuk menunaikan haji dan juga menuntut ilmu di sana. Beliau telah berkahwin pada tahun 1929 bersama Siti Raham dan telah dikurniakan 11 orang cahaya mata. Kemudian Hamka telah meninggal dunia pada 24 Julai 1981 pada usianya 73 tahun. Antara karya yang telah dihasilkan oleh Hamka melebihi 100 buah karya, dan antara karya-karya beliau yang terkenal iaitu Tenggelamnya Kapal Bandowitch, Di Bawah Lindungan Kaabah, dan juga Tafsir Al-Azhar yang terdiri daripada 30 juzuk. Dan banyak lagi karya-karya beliau yang merangkumi bidang tasawuf, sastra, sejarah, dan juga tafsir dan banyak lagi.